memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kemudian untuk ayat yang ke-6, Qul ya ayyuhallazina hadu, katakanlah katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, ya ayyuhallazina hadu, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, jika kamu menyangka bahawa kamu adalah awliyaulillah, kamu adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, bukannya orang lain. Jadi orang-orang Yahudi ini dia syok sendiri, dia rasa dialah wali-wali Allah ataupun orang yang Allah Ta'ala pilih secara khusus. Maka mereka dicabar, kalau begitu fatamannawul maut. Bolehlah kamu berharap untuk mati. Tak payahlah kamu hidup lama-lama, kamu mati je lah. Kalau begitu, jika kamu orang yang benar. Wala yatamannawnahu abadan. Dan mereka sebenarnya tidaklah mengharapkan kematian itu selama-lamanya. Yakni mereka tak berhajat pun untuk mati kerana mereka memang nak hidup lama. Disebabkan bima qaddamat aydihim. Disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri. Ini kejahatan yang mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah dia lebih mengetahui siapakah orang-orang yang zalim. Jadi daripada ayat yang kelima, ayat ketujuh, semuanya kisah tentang orang-orang Yahudi, ada kaitan dengan orang Yahudi. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala mencela orang-orang Yahudi dengan suatu celaan yang sangat hina lah. Sangat hina sebab mereka ni manusia tetapi dibandingkan seperti himar, keldai. Seekor binatang yang sangat rendah kedudukannya. Baik, yang pertama, kesalahan mereka yang pertama kerana mereka tidak menunaikan janji mereka dengan Allah. Apa dia janji yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang Yahudi? Iaitu para jemaah boleh rujuk dalam ayat di bahagian akhir surah Ali Imran. Di akhir surah Ali Imran, muka surat 75, ayat 187. Muka surat 75, ayat 187. Atas sekali muka surat tu, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah Taala mengambil mitsaq, ini perjanjian yang sangat kuat, kukuh perjanjian itu dengan ahlul kitab. Ahlul kitab ni orang-orang yang tahu ajaran kitab, Taurat, Injil, sama ada mereka itu al-Yahud, an-Nasara, Yahudi atau Nasrani. Jadi Allah Taala telah mengambil perjanjian dengan mereka. Apa perjanjiannya? La tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Hendaklah kamu jelaskan kepada manusia, hendaklah kamu terangkan kepada manusia isi kandungan yang ada dalam Taurat dan Injil. Jangan kamu sembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Tetapi mereka telah melemparkannya di belakang ke belakang mereka. Kalau dalam ayat yang kita baca, ayat kelima surah Al-Jumu'ah ni, mereka mengambil sikap lam yahmiluha summa lam yahmil, kemudian mereka tidak mahu memikulnya, menanggungnya, ataupun mereka tak mempedulikannya. Kalau seseorang yang kita berikan satu barang dah untuk dibawa, barang tu bukannya berat pun, dibawa sekejap dia pun lempar, menunjukkan dia protes, tidak mahu untuk membantu kita atau dibuang. Begitulah ahlul kitab. Fanabadhuhu wara'a dhuhum, lalu mereka melemparnya ke belakang mereka. Lepas tu washtarau bihi samanan qalila, mereka telah menukar ganti, membelinya dengan harga yang sedikit. Maksudnya mereka sanggup ketepikan hukum Allah dalam Taurat untuk memberi kepentingan dunia bagi menjaga kepentingan diri sendirilah. Lebih utamakan kepentingan diri sendiri berbanding perintah Allah yang telah mereka ambil perjanjian daripadanya. Itu satu. Kesalahan yang pertama sebab langgar janji, tidak ikut perintah Allah untuk jelaskan isi Taurat. Yang kedua, mereka menyembunyikan sifat-sifat Rasul akhir zaman itu, Nabi SAW, yang telah disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala beritahu dalam ada dalam dua ayat, iaitu dalam ayat surah Al-Baqarah dan juga dalam surah Al-An'am. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, iaitu beri kepada mereka At-Taurah dan Injil, mereka ni kenal sifat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Maknanya sifat Nabi itu sangat jelas disebut dalam kitab mereka. Tetapi mereka sengaja nak sembunyikan atau mereka sengaja nak ubah ataupun untuk tutuplah supaya manusia tidak tahu. Baik. Dalam ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi yang telah diberikan kitab Taurat secara khusus untuk orang Yahudi, tetapi mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi perumpamaan mereka seperti seekor keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut kuda? Kenapa tak sebut bagal? Sebab biasanya dalam masyarakat Arab dahulu, sebelum adanya kenderaan yang bermotor ni, semula ada kereta motor ni, dulu mereka menggunakan binatang seperti kuda, keldai dan bagal. Tapi dalam ketiga-tiga ni, yang dipilih adalah keldai. Sebab dulu kebiasaannya, memang ketiga-tiga binatang ni digunakan sebagai binatang untuk mengangkut barangan ke tempat yang jauh. Jadi dipilih bagal, dipilih keldai. Dipilih keldai ataupun himar kerana ia adalah binatang yang banyak mempunyai sifat-sifat yang buruk, yang hina, ataupun ciri-ciri yang kita kata lebih kepada bersifat negatif. Apa dia contohnya? Suaranya yang buruk. Kalau tuan-tuan pernah baca dalam suratul Luqman, di antara nasihat Luqmanul Hakim, dia berpesan kepada anaknya, itu boleh buka dalam suratul Luqman, dia kata, waqsid fi masyika, hendaklah kamu sederhana dalam berjalan. Maknanya jangan berjalan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Bila berbicara jangan terlalu menjerit, melaung-laung, menyakiti orang lain. Jadi sakit telinga pula. Kerana inna ankaral aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara adalah suara hamir, himar, keldai. Suara keldai. Baik, disebabkan buruknya suara keldai, maka dia ada hukum yang khusus ni. Sebelum kita melihat dari sudut hukum makan daging kedai, kita nak masuk bab fiqh sikit. Sebab ada kaitan dengan himar ataupun keldai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza sami'tum siyahad dikah, apabila kamu mendengar suara kukukan ayam jantan. Tak apalah, tempat kita ayam jantan ni sangat banyak. Biasanya apabila hampir menjelang waktu subuh, waktu akhir malam, kita akan mendengar, kalau kawasan kampung lah, kawasan Kota Baru ni mungkin tak banyak sangat, tapi kalau kawasan kampung-kampung, kita biasa mendengar ayam jantan berkokok, bersahut-sahutan. Jadi sebenarnya mereka ini, ayam ni melihat malaikat. Jadi Nabi kata, fas'alullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah daripada kurniaannya, mintalah apa-apa kelebihan daripada Allah, kerana fa'innaha ra'at malakan, kerana ayam jantan itu melihat malaikat. Baik, satu lagi, wa idza sami'tum nahiqal himara, apabila kamu mendengar suara jeritan, suara lolongan keldai, himar, fata'awwadhu billah minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan, maka mintalah berlindung dengan Allah. Itu ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan, kerana keldai yang menjerit, yang melaung tadi, dia melihat syaitan. Baik, kita lihat yang pertama. Nabi suruh bila dengar ayam berkokok, berdoalah kepada Allah, mintalah apa-apa kebaikan. Apa kaitan ayam berkokok kita disuruh berdoa? Sebab ayam tadi dia melihat malaikat. Baik, apa kaitan antara malaikat dengan doa? Malaikat ni suatu makhluk yang kita tahu dianya sangat baik. Dia sentiasa mendoakan untuk orang-orang yang beriman dengan rahmat dan keampunan. Jadi apabila kita berdoa, ketika waktu yang kita dengar ayam berkokok, maknanya masa tu banyak malaikat, ayam melihat malaikat. Betul lah, kita manusia tak nampak malaikat sebab alam gaib. Ayam nampak. Allah Ta'ala beri kepada ayam, dia dapat melihat malaikat.
Jadi bila kita berdoa dengan harapan, doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Tu je lah. Waktu-waktu lain pun boleh berdoa juga. Cuma waktu lain kita tak tahu sejauh mana banyaknya sikit malaikat. Tapi khususnya kalau waktu akhir malam ataupun waktu hampir menjelang subuh, malaikat cukup banyak. Itulah hikmahnya kenapa kita mendengar ayam berkokok di waktu akhir malam. Atau boleh jadi waktu larut malam, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi ada dengar ayam berkokok. Sebenarnya dia melihat malaikat. Itu satu. Yang kedua, ada pun keldai. Keldai, dia melihat juga, tapi dia melihat syaitan. Dia melihat syaitan, maka tindak balasnya dia akan menjerit. Dan suaranya pun sangat buruk. Suaranya sangat buruk. Bila mendengar suara jeritan keldai, kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa kita adalah doa minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Jadi di tempat kita, sama ada secara umumnya kita di Malaysia ataupun kita yang duduk di Kota Baru, di Kelantan ni, tak ada lah, rasanya tak ada himar ni. Tapi kalau mungkin di negara lain, himar keldai ni cukup banyak. Biasa digunakan untuk mengangkut barangan. Baik. Adapun tugas keldai sebagai binatang tunggangan ataupun untuk mengangkut barangan boleh dilihat dalam surah An-Nahlu, ayat yang ke-8, muka surat 268. 268. Jadi tajuk kita masih tentang himar, keldai lagi. Tak habis lagi keldai ni. Muka surat 268. Ayat yang ke-8 dari surah An-Nahlu yang berbunyi, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Wal khayla, kuda dan kuda. Di antara binatang yang Allah Ta'ala ciptakan adalah khayl, kuda. Wal bighal, bighal ataupun bagal. Bagal ni dia kacukkan antara keldai dengan kuda. Untuk kamu tunggangnya ataupun untuk kamu naikinya dan sebagai zinah, perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala boleh menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Jadi siyakul ayah, dalam penceritaan dalam ayat, bermula daripada ayat yang kelima lagi, ayat kelima, sampailah ayat yang ke-8. Itu Allah Ta'ala bercerita tentang nikmat binatang ternakan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Di antara kegunaannya adalah untuk watahmilu asqalakum. Itu disebut dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-7. Binatang-binatang itu membawa segala barangan kamu yang berat. Watahmilu asqalakum ila balad. Bawa barang yang berat dalam suatu perjalanan yang jauh pula, menuju ke tempat yang lam takunu balighihi. Tidaklah kamu dapat sampai ke tempat itu, maknanya jauh. Illa bisyikil anfus, kecuali dengan keadaan yang sangat penat, dia sangat letih, jauh. Jadi sampai dulu kalau nak jalan jauh, nak bawa barang, mereka tak pikul, mereka akan guna binatang ternakan. Biasanya kalau tidak unta, kuda, bagal. Kalau dekat sikit perjalanan tu biasanya guna keldai. Keldai digunakan. Jadi itu salah satu kegunaannya, adalah sebagai binatang tunggangan ataupun untuk kenderaan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak melihat sedikit tentang hukum. Walaupun dia ni hukum ni tak relevan dengan kita pun, sebab kita di Malaysia ni tak ada keldai. Tentang hukum memakan daging keldai. Untuk al-khail, kuda, kuda halal, boleh dimakan. Daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil humur al-ahliyah wa adhina fi luhumil khail. Ini hadis yang sahih, ada dalam Bukhari Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada memakan daging keldai yang jinak. Keldai ni dia ada dua. Humur al-ahliyah, satu lagi al-humur al-wahshiyah. Keldai yang jinak, mana keldai yang dipelihara di kampung. Satu lagi keldai yang liar. Liar ni yang terbiar lah, tak ada pemilik. Maka untuk keldai diharamkan memakannya, itu keldai ahliyah.
tetapi diizinkan memakan daging kuda. Jadi kuda tak ada masalah, boleh. Bagal ataupun bigal, pendapat yang kuat adalah haram lah. Sebab bagal ni dia kacukan antara kuda betina dengan keldai jantan. Ini satu spesies binatang yang muncul, kacukan antara kuda betina dengan keldai jantan, itu lahirnya bagal. Dia besar sedikit, tak silap besar sedikit daripada keldai. Sebab dia kacukan antara kuda dengan himar. Ini pun tak boleh juga. Adapun himar ataupun keldai, dia terbahagi kepada dua. Dah disebut tadi al-humur. Humur tu jamak daripada himar tadilah, ataupun hamir. Al-ahliyah, ini adalah haram. Dia punya illah, dia alasannya kerana sifat najasatihi, kenajisannya. Kenajisannya kerana dia biasa bawa barang-barang ataupun kadang-kadang dia duduk di kawasan yang kotor, yang boleh memberi kesan kepada daging dia, ataupun mungkin dia biasa makan benda-benda yang kotor. Dia ada hukum yang khusus dalam bab al-at'imah. Tidak boleh kita makan binatang yang disebut dipanggil al-jallalah. Jallalah ni binatang yang makan benda yang kotor. Kalau kita belajar dalam fiqh bab makan binatang yang makan benda yang kotor, contoh kan ni, kalau keldai ni betul lah, tak ada lah tempat kita. Kita ambil mudah tempat kita agak. Itik serati. Kadang-kadang kita duduk kampung, kita pelihara itik. Itik ni ikut rata-rata dia makan. Mungkin dalam parik, dalam longkang pun benda-benda yang kotor pun dia makan juga. Jadi sepatutnya kalau ikut hukum fiqh, binatang ni sebelum kita sembelih, kita kena kuarantin dahulu. Kuarantin ni bukan untuk orang yang ada close contact dengan COVID-19 ataupun orang yang dah positif COVID, kena kuarantin. Tak, binatang pun kena kuarantin juga. Itu dalam kes yang Nabi kata binatang yang makan benda yang kotor. Binatang tu asalnya harus halal. Contohnya tempat kita itik serati, apa dia lagi? Kadang-kadang dia makan rata-rata ayam kampung. Ayam kampung pun sama juga. Kadang-kadang dia cari makanan dekat tong-tong sampah apa. Dia jumpa sisa-sisa makanan dah basi, dia makan aja. Kalau ikut hukum asalnya binatang tu kena kuarantin lebih kurang seminggu. Kurang seminggu, lepas tu baru kita boleh sembelih. Itu hukum asalnya. Untuk mengelak daripada sebarang kekotoran dia makan tu boleh memberi kesan kepada daging dia tu. Jadi itu dah illah, alasan tidak boleh makan daging keldai ahliyah atau keldai yang himar. Ikan yang makan najis. Kalau kita tahu ikan apa binatang tu makan najis, itu lagi tak boleh juga. Dia termasuk dalam binatang yang disebut al-jallalah, binatang yang makan benda yang kotor. Jadi kita nak makan dia, kita kena kuarantin dulu beberapa hari. Pastikan dalam tempoh seminggu tu dia tak makan hak lain kecuali makanan yang halalan tayyibah, yang halal lagi baik. Adapun untuk himar wahsy ataupun keldai yang bebas ni yang tak ada pemilik, yang tak ada tuan, ataupun keldai yang liar, hak tu boleh dimakan. Pengharaman keldai tadi jelas berlaku semasa hari pembukaan hari Nabi menjerang kota Khaybar. Sebagaimana hadis tadilah, hadis Jabir tadi, Nabi SAW melarang pada hari berlakunya serangan kepada perkampungan Khaybar di utara Madinah, iaitu perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Pada hari itu diharamkan makan lahum al-humur, daging keldai, tetapi dibenarkan makan daging kuda. Adapun untuk keldai yang wahsy, yang bebas itu, ada riwayat daripada seorang sahabat namanya As-Sa'ab bin Jassamah. Dia pernah menghadiahkan kepada Nabi daging keldai yang yang liar tadi, dan Nabi mengambilnya, memakannya. Jadi kena bezakan antara keldai yang jinak dengan keldai yang liar. Jinak ni biasa duduk kampung. Hak liar ni dia terbiar, dia duduk di rata-rata, jadi boleh diambil untuk berburu dengannya. Cuma di tempat kita tak timbullah persoalan ni sebab di tempat kita tak ada keldai. Baik, selesai dari situ kita lihat
tentang hukum meminum susunya. Oh, dia ada susu punya. Ini ada dalam perbincangan ulama-ulama fiqh dalam bab dipanggil fiqh al-at'imah. Fiqh dalam memahami hukum makanan dan pemakanan. Dia adalah banyak benda-benda yang ulama khilaf. Antaranya kalau kita makan landak. Rasa semua kenal landak. Tahu landak? Binatang hok banyak duri tu. Pada tubuh dia landak ke? Dia banyak duri tu. Apa hukum makan landak? Boleh makan ke tidak landak ni? Dalam mazhab Syafi'iyah harus boleh. Boleh. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad dia sifatkan makruh. Mazhab Maliki dengan Syafi'i boleh. Mazhab Imam Ahmad makruh. Yang tak bolehnya mazhab Hanafi. Makna Hanafi ni dia ketat sikit bab makan ni. Hanafi ni ketam, udang, sutong semua dia tak makan. Makan ni lauk. Untuk orang bermazhab Hanafi dia makan ikan sahaja. Sebab tu kalau ada kawan-kawan kita daripada Pakistan apa mana hot tempat dia mengamalkan apa dia mazhab Hanafi, dia kata dia mari sini dia tak makan ikan sutong apa. Ni kita ada Kelantan perhatikan ramai hak asal daripada Pakistan yang berniaga bekerja di sini, cuba tanya dia. Dia orang tak makan ketam, sotong. Kalau dia ikut mazhab Hanafi dia tak makan. Adapun untuk apa dia tadi, untuk landak mazhab Syafi'i boleh. Untuk mazhab Hanafi dia tak boleh. Dia ada ijtihad dia lah, pandangan dia. Baik, kembali kepada keldai tadi. Ulama berbeza pendapat tentang hukum meminum susu keldai. Tapi pendapat yang dipegang dalam mazhab fiqh yang empat ataupun kesemualah majoriti ulama fiqh keempat-empat mazhab fil mazahib al-arba'ah mengatakan haram makan pula dan minum susu keldai sekiranya tidak ada sebab yang daruri, tak ada keperluan yang mendesak. Kerana mengambil kira tadilah bila diharamkan makan dagingnya maka susunya juga diharamkan. Kemudian kita pergi kepada yang berikutnya tentang tentang perbandingan orang yang lari daripada mendengar nasihat seperti keldai yang lari daripada singa. Ini para jemaah boleh buka di akhir juzuk yang ke-29 dalam surah Al-Muddathir, muka surat 577. Muka surat 577. Muka surat 577 di akhir surah Al-Muddathir. Allah Ta'ala memberi teguran terhadap secara sindiran lah kepada orang-orang kafir. Bermula ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah berguna untuk mereka itu sebarang syafaat, pertolongan daripada orang-orang yang mahu memberi syafaat. Maknanya orang-orang kafir yang masuk neraka tak ada siapa yang boleh tolong mereka. Lalu Allah Ta'ala bertanya, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Kenapakah mereka itu berpaling jauh daripada tazkirah, peringatan. Maksud peringatan di sini itu ayat-ayat Al-Quran. Kenapa mereka tak mahu mendengar dan juga berusaha memahaminya. Lalu Allah Ta'ala membandingkan orang yang lari daripada peringatan yang ada dalam Quran, ka'annahum humurum mustanfirah, seolah-olah mereka itu kalau kita belajar ilmu balaghah, ka'anna ni dia salah satu adah yang digunakan dalam tashbih, perbandingan. Tashbih ni perbandingan. Objek yang dijadikan perbandingan dipanggil musyabbah. Benda yang dijadikan perbandingan dengannya musyabbah bihi. Kemudian dia ada tu tashbih. Adah ni suatu kalimah yang digunakan untuk menyatakan seolah-olah, seumpama, seperti. Kemudian dia ada satu lagi wajhus syabah. Wajhus syabah tu dia punya tujuan, bentuk perbandingan tu untuk apa. Di sini Allah Ta'ala nak membandingkan orang-orang kafir ni sangat takut. Wajhus syabahnya di sudut sifat khauf, takutnya mereka kepada peringatan dalam Quran. Mereka larinya mereka itu ka'annahum, seakan-akan mereka itu seperti humurun, keldai. Jadi Allah Ta'ala bandingkan dengan suatu perbandingan yang sangat hina.
mereka ni seperti keldai, mustamfiratun, yang lari bertempiaran. Istanfara yastanfiru ni lari, orang Kelantan kata lari kok sidai lah. Lari bertempiaran, lari ikut ke mana boleh, nak lompat kanan kiri ke. Kerana farrat min qaswarah, larilah mereka daripada singa. Qaswarah, kalau kita rujuk dalam tafsir, asalnya ini bukan isim Arabi, ini bukan perkataan Arab. Arab, kalau bahasa Arab, kalau singa, asad. Al-asadu, singa. Qaswarah ni adalah lurah Habasyiyah. Lurah Habasyiyin, orang-orang Habsyah. Jadi rupanya dalam Quran ni, ada setengah kalimah yang asalnya bukan kalimah Arab. Tapi sebab orang Arab pun biasa guna juga dan mereka faham, maka dalam Quran pun ada juga kalimah tu. Jadi qaswarah maknanya singa, tapi asalnya bukan isim Arabi. Isim Arabi adalah asad. Qaswarah ni adalah bahasa orang-orang Habsyah. Mungkin ada hikmah kenapa Allah Ta'ala datangkan dengan kalimah qaswarah, untuk menggambarkan orang kafir yang tak mahu dengar Quran seperti keldai yang lari daripada singa. Contoh perkataan lain yang bukan Arab tapi ada dalam Quran, perkataan al-yam. Al-yam. Itu dalam surah Taha. Allah Ta'ala suruh ibu kepada Nabi Musa, hanyutkan Musa yang masih kecil ke laut. Fal yulqihil yammu bis-sahil ya'khudhu. Letakkan ia ke laut, nescaya laut itu akan bawa dia ke tepi. Al-yam maknanya al-bahar. Dalam bahasa Arab, al-bahru, laut. Tapi dalam ayat itu didatangkan kalimah al-yam. Laut juga, tapi asalnya bukan isim Arabi. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Kita nak sambung untuk ayat tadi. Jadi, orang-orang Yahudi, mereka ni adalah satu golongan yang bodoh lah sebenarnya. Bahasa mudahnya bodoh. Sebab perbandingan ini sebenarnya dari sudut as-safahah wal baladah, menggambarkan kebodohan. Menyatakan kebodohan, iaitu buat satu perkara yang sebenarnya mereka pun tak ada tujuan, tak tahu apakah intifa', faedah yang mereka boleh ambil. Dan dipilih himar tadi sebagai tamsilan untuk menyatakan al-jahlu wal baladah, sifat kejahilan dan kebodohan. Al-dhillu wal haqarah, sifat kehinaan dan rendahnya kedudukan mereka. Itu tujuannya. Baik. Ada satu hadis berhubung dengan satu ketika lah. Nanti kita akan baca cerita ni di akhir surah Al-Jumu'ah. Iaitu suatu hari bila Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumaat, datanya kafilah daripada Syam. Kafilah perniagaan. Maka ramailah yang keluar daripada masjid. Yang tinggal hanya 12 orang sahaja. Ada satu hadis menyebut daripada Imam Ahmad dalam musnadnya, daripada Ibn Abbas, kata Nabi SAW, ni berat ni bagi orang yang pergi ke masjid, orang lelaki yang ke masjid pada hari Jumaat, jangan sekali-kali bercakap. Memang kita pun tahu, bercakap ketika khatib menyampaikan khutbah menyebabkan kurang pahala Jumaat. Dalam hadis tu disebut, man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhtub, sesiapa yang bercakap pada hari Jumaat, maksudnya ketika imam ataupun khatib sedang berkhutbah, fahuwa kamasalil himari yahmilu asfara, maka dia ni seumpama himar, keldai yang membawa buku-buku yang besar, maknanya bodoh. Ataupun kalau yang berkata kepada kawannya ansit, diamlah, ansit maknanya uskut, diam, maka laisa lahu Jumaat, tiada baginya pahala Jumaat. Tapi kalau orang yang bercakap ketika khatib baca khutbah, dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan dia ni seperti himar. Tapi kalau kita tegur dengan kasar, kita kata mu ni tak faham bahasa sungguh. Khatib tengah berkhutbah mu kecek lagi. Mu ni apa ni, himar ke apa? Oh, marahlah dia. Sebab dia tahu himar tu donkey tu seekor binatang. Tapi itulah yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Ibn Abbas. Orang yang bercakap ketika khatib baca khutbah, kamasalil himari yahmilu asfara, seperti himar, keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Maksudnya orang yang bodoh. Kita berlindung dengan Allah daripada sifat kebodohan. Begitulah makhluk yang Allah Ta'ala cipta ke atas muka bumi ini, ada hikmahnya untuk dijadikan perbandingan. Kalau
Himar begini sifatnya. Kalau kuda, unta lain pula sifatnya. Setiap binatang yang Allah Ta'ala ciptakan tu ada hikmah. Hatta seekor nyamuk sekalipun. Nyamuk yang tak ada manfaat untuk kita, bahkan memudaratkan kita pun, ada istifadahnya dari sudut untuk manusia berfikir. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu untuk membuat satu perumpamaan, walaupun perumpamaan itu seumpama ba'udah, nyamuk, untuk manusia fikirlah. Ataupun perumpamaan seperti zubab, lalat. Kalau kita kata himar ni besar. Himar, kalau kita kata himar ni binatang bodoh, tapi satu sudut, kalau himar wahsy, keldai liar, itu kita boleh makan. Tapi kalau nyamuk, tak ada gapo pun, sebab dia serangga yang kecil. Ataupun lalat, lagilah tak ada apa-apa nilai. Tapi dalam Quran disebut, selain daripada himar disebut, nyamuk pun disebut, lalat pun disebut. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ulah. Itu di akhir surah Al-Hajj. Wahai manusia, dibuat untuk kamu suatu masal, perumpamaan, maka dengarlah. Apa dia perumpamaan itu? Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya benda-benda yang kamu sembah selain daripada Allah, maksudnya patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang kafir musyrik, ataupun yang lain-lain lah. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah jin, ada yang sembah pokok kayu, batu sebagainya. Mereka itu tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Lan yakhluqu dzubaban. Nak buat seekor lalat pun tak boleh. Walau ijtama'ulah, sekalipun mereka semua berhimpun, pakak semua nak buat lalat, tak boleh. Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Seandainya lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, sudah tentu mereka tidak akan dapat selamatkannya. Lalat kan kecil saja, tapi Allah Ta'ala suruh kita fikir. Sama juga dengan ankabut, labah-labah. Spider. Bukan cerita Spiderman. Itu cerita orang jadi labah-labah. Spider, lalat. Apa lalat pula? Labah-labah. Allah Ta'ala membuat perumpamaan dalam Quran. Apa dia orang-orang yang masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindungnya. Kamasalil ankabut, umpama seperti labah-labah yang ittakhadhat baitan, yang membuat rumah. Sebab kita tahu sarang labah-labah ni sangat lemah. Kita sekali kita tarik je dah koyak dah. Sarang labah-labah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Kerana sesungguhnya selemah-lemah rumah itu adalah rumah labah-labah. Jadi disebut nama-nama binatang ni, ada sebut lalat, nyamuk, labah-labah, keldai. Sebenarnya untuk mengajak manusia berfikir. Bila Allah Ta'ala membuat tamsilan begini, maka dia lebih dekat dengan kehidupan kita untuk kita faham. Kalau keldai, dah jelas kita faham. Gambaran kepada sifat kebodohan, sifat kehinaan, yang tidak ada seorang manusia pun suka kalau mereka itu memilikinya. Kalau sifat bodoh, kalau betul orang itu bodoh, kalau kita kata dia bodoh, memang dia marah dan dia pun kecil hati. Walaupun memang dia itu bodoh. Maka sebaiknya kita jangan kata begitulah. Kita nak beri motivasi, kita jangan menyebut kalimah-kalimah yang negatif. Tapi dalam Quran ini adalah suatu penghinaan kepada orang-orang Yahudi. Sebab ayat sebab itu sebut bi'sa. Bi'sa, kalau kita belajar ilmu balaghah, ini salah satu adah yang digunakan untuk menyatakan uslub az-zam. Uslub az-zam ini dia termasuk dalam uslub insya'i. Usul insya' ni banyak dia punya sirah, dia bentuknya dalam bentuk al-madhu, pujian pun uslub insya'i. Az-zammu dalam bentuk celaan, uslub insya'i juga. Itu dia guna kalimah bi'sa. Lawan kepada bi'sa adalah ni'ma. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Ta'ala itu sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Ni'ma, sebaik-baik. Kalau seburuk-buruk, sejahat-jahat, bi'sa. Bi'sa. Ini banyak disebut dalam Quran. Sangatlah buruk perumpamaan bagi orang yang mendustakan ayat Allah. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya. Ayat yang ke-6. Panjang cerita tentang keldai hari ini. Kita pergi kepada cerita orang-orang Yahudi. Katakan kepada mereka, jika kamu menyangka, za'amtum. Baik, para jemaah, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan jumpa ada kalimah lain seperti hasibtum, kamu mengira. Zanantum, kamu menyangka.
Apa beza dengan za'amtum? Hasibtum, dhanantum, za'amtum. Za'amtum itu suatu sangkaan yang tidak berasas. Sangkaan yang lebih kepada salah lah. Za'amtum makna lebih kepada salah. Ada disebut dalam surah At-Taghabun ni, kita tak sampai lagi. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan. Itu satu sangkaan yang tidak berasas. Begitu juga za'amtum di sini, jika kamu menyangka ini dengan sangkaan yang tidak berasas. Maksudnya sangkaan yang diyakini dianya salah, sangkaan yang tidak betul. Jika kamu menyangka kamu ni awliya ulillah, kamu adalah awliya di sini ahibba, orang-orang yang Allah Taala cintai, kerana mereka pernah berkata begitu. Orang-orang Yahudi juga Nasrani pernah mendakwa begitu. Mereka mendakwa kononnya mereka lah yang lebih baik berbanding dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata mereka itu disebut dalam suratul Maidah. Surah Maidah, surah yang kelima, muka surat 111 ayat 18. Ayat 18 ni kita masih tentang cerita orang Yahudi. Nak kaitkan mereka ni dengan sifat apa tadi? Sifat keldai. Wa qalatil yahudu wan nasara. Yahudi dan Nasrani berkata kami adalah jahat ni kata-kata mereka. Nahnu abnaullah. Kata mereka kami ni anak-anak Allah. La haula wala quwata illa billah. Berani mengaku mereka ni anak-anak Allah. Wa ahibba'uh, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi untuk mereka ni kul katakanlah kepada mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kenapa Allah Taala menyiksa kamu dengan sebab dosa kamu? Kamu buat dosa, kamu disiksa. Maknanya kamu bukan kekasih-kekasih Allah. Itu sangkaan yang tidak benar. Tapi mereka duk sangka macam itulah. Duk anggap mereka lah yang paling baik. Jadi kalau kamu menyangka begitu, fatamannawul maut, naklah kamu bercita-cita untuk cepat mati. Maksud cepat mati, cepat-cepatlah kamu bertemu dengan Allah. Tapi sebenarnya orang-orang Yahudi bila dicabar begitu, mereka tak akan berani menyahut cabaran untuk cepat mati. Dalam surah Al-Baqarah, juga jalan ceritanya tentang orang Yahudi juga, muka surat 15, muka surat 15, muka surat 15 ayat 94 dan 95, 94 hingga 96, suratul Baqarah. Masih tentang cerita orang Yahudi, untuk kita kaitkan dengan ayat ke-6 ni. Katakanlah jika akhirat itu semata-mata untuk kamu, wahai orang-orang Yahudi, bukannya untuk orang lain. Kalau kamu ingat akhirat tu Allah Ta'ala sediakan syurga tu untuk kamu, fatamannawul maut, kamu matilah, senang. Ada kalimah fatamannawul maut. Kita jumpa kalimah fatamannawul maut dalam ayat ke-6 surah Al-Jumu'ah. Ya, ada juga dalam ayat 94 suratul Baqarah. Tetapi walan yatamannahu abadan. Ni yang bezanya. Antara ayat 7 dengan ayat 95, bandingkan. Sebab tujuan kita buat tadabbur ni, kita nak bandingkan uslub Qur'ani. Ayat ke-7 surah Al-Jumu'ah, wala yatamannawnahu dengan la. Tapi dalam surah Baqarah, walan yatamannahu dengan lan. Dengan lan. Kalau la tu nafi yang biasa. Mereka tidak akan menaruh cita-cita untuk mati sampai bila-bila. Sebab mereka tahu mereka ada buat dosa. Dalam suratul Baqarah ayat 95, walan yatamannahu. Mereka sekali-kali sampai bila-bila. Ini lebih kepada taukid sebab lan ni lan mu'abbadah. Lan kali segi nahunya dipanggil ada adatun nasbi untuk nasab. Jadi bila masuk lan, walan yatamannahu, tidak walan yatamannawnahu, dihazafkan nun di akhir itu sebab ada lan. Jadi mereka sampai bila-bila tidak akan bercita-cita untuk mati. Bahkan sebenarnya mereka ini orang-orang Yahudi, tengok ayat 96. Mereka adalah orang yang paling tamak, ahrasan, orang yang paling bersungguh-sungguh dengan kehidupan. Kalau boleh hidup lama, mereka nak hidup. Orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum, seseorang di antara mereka sangat suka kalaulah mereka diberi umur selama alfa sanatin, 1000 tahun.
Orang-orang Yahudi ni kalau boleh hidup 1000 tahun, bagi mereka itulah yang mereka nak. Tetapi sebenarnya wama huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Mereka tidak akan terselamat daripada azab neraka di akhirat nanti sekalipun yu'ammar, diberikan umur yang panjang kepada mereka. Anak hidup berapa 1000, 2000 tahun, mati nanti neraka jugalah. Jadi tak ada gunanya hidup lama kalau akhirnya masuk ke neraka juga. Kecuali kalau mereka itu bertaubat, beriman dan mengikut ajaran Nabi SAW, barulah mereka ni akan selamat. Wala yatamannawnahu, kita habiskan ayat ke-7 tadi. Lebih kurang sama dengan serupa aja dengan ayat yang ke-95 surah Baqarah, serupa aja. Cuma beza depan tu wala yatamannawnahu, surah Baqarah walan yatamannawhu. Dan Allah Taala dia lebih mengetahui siapakah orang-orang yang zalim. Sebelumnya dah disebut wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Taala tidak beri petunjuk pada kaum yang zalim. Kemudian diulang sekali lagi, Allah Taala bersifat alim, lebih mengetahui siapakah yang zalim. Zalim ni ditujukan kepada orang-orang Yahudi lah dalam penceritaan ayat ni. Jadi mereka ni takut kepada mati. Sebab tu kita dah baca dulu dalam tafsiran ayat di akhir surah Al-Hasyr. Orang Yahudi ni kalau berperang dengan orang Islam, mereka tak berani nak berdepan. Mereka hanya berani menyerang daripada belakang tembok, belakang kubu. La yuqatilun jami'an. Mereka tidak mampu menyerang kamu secara serentak. Illa fi quran au muhassanatin. Fi quran muhassanatin, dalam kampung yang dah disiap dengan kubu, dengan dinding yang tebal, ataupun min wara'i judur, ataupun daripada belakang dinding. Maknanya mereka ni penakut, takut pada mati. Itulah sebabnya ayat selepasnya sebut tentang mati tu. Katakanlah kematian yang kamu lari tu akan kamu temui. Secara khususnya ini ayat ni sindir kepada orang Yahudi. Mereka nak hidup lama, mereka tak nak mati, tapi mereka tetap akan mati dan kita semua akan mati. Tak ada siapa pun yang boleh mengelak daripada kematian. Jadi itulah pengajaran kita boleh ambil. Yang pertama, jangan tiru perangai bodoh orang-orang Yahudi. Maksud saya ni adalah kalau di rumah kita ada naskah Quran, kalau Yahudi ni langsung dia tak peduli, Taurat tu dia bawa saja ataupun dia letakkan jauh. Kita di rumah kita mungkin ada Quran terjemahan, mungkin ada naskah Quran, tapi kita jangan-jangan sangat membacanya, bahkan tak ada usaha untuk kita mendalami, menghayati, mentadabbur. Kita takut nanti lama-lama bila jauh kita pun tak peduli apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, tanpa kita sedar sebahagian sifat bodoh Yahudi itu dah ada pada kita, tanpa kita sedar lah. Yang kedua, kita jangan takut kepada mati. Kita kena takut kepada dosa kita lah. Maka dengan sebab itu kita kena sentiasa bertaubat dan membanyakkan amalan soleh. Wallahu alhamdulillah. Untuk perbincangan kita ayat 5 hingga ayat 7 hari ini. Jadi ada soalan. Assalamualaikum. Ya, silakan Ustaz Rushidan. Awak nampak hari ni. Alhamdulillah anak hari ni video anak alhamdulillah. Ya, Anak tadi Ustaz Ba'al ayat apa ni? Anak aplikasi pada walan yatamannahu dengan surah Jumaah ni la yatamannahu ya waktu lil abad li ta'bid ni nafi. Ya. Jadi kita nak masukkan dua tu kat segi tafsir dia. Ya. Sebab dari segi jalan penceritaan, kalau surah Al-Jumu'ah dia tidak taukid la tu sekadar la menyatakan biasalah. Sebab jalan penceritaan dia tu tidak panjang. Dia hanya sebut salah satu sifat orang Yahudi tentang keengganan mereka melaksanakan perintah dalam kitab Taurat, maka mereka dikatakan bodoh. Tapi kalau kita merujuk pada surah Baqarah, sifat buruk Yahudi lebih berat daripada hak ni, iaitu mereka menyembah patung anak lembu. Tu kena tengok ayat sebelumnya.
Tadi kita dah baca ayat 94, 95, 96 surah Baqarah. Tengok ayat 2-3 ayat sebelumnya. Jadi kesalahan mereka tu lebih besar kerana adanya sifat ataupun adanya tindakan sembah patung anak lembu ni yang berlaku zaman Nabi Musa, bahkan dah timbul rasa cinta kepada patung anak lembu. Jadi itu kesesatan itu berlaku dari sudut akidah. Adapun jalan penceritaan dalam surah Jumaah menyatakan kebodohan kerana tidak peduli ajaran yang ada dalam Taurat. Jadi dua-dua tu adalah salah belaka. Tapi kesalahan tu melibatkan antara hak mana lebih berat, hak mana kurang sikit beratnya. Jadi anda melihat perbezaan antara la dengan lan, ayat dalam surah Al-Jumu'ah dengan ayat dalam surah Baqarah berdasarkan kepada siyakul ayat, jalan penceritaan dalam ayat yang kita kena tengok sebelumnya. Beberapa ayat yang sebelumnya. Alhamdulillah. Wadah jiddah. Jazakumullah. Jazakumullah. Ya, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya, tadi Ustaz ada sebut 3 perkataan bahasa Arab tadi deh. Za'amtum, zanantum, hasibtum. Ya. Boleh Ustaz terangkan sikit tak beza 3 perkataan ni? Kalau hasibtum, suatu perkiraan yang tidak jelas. Contohnya am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu mengira kamu akan masuk syurga? Sesuatu yang tidak jelas, cuma yang secara lebih tepatnya kita kata mungkin 50-50 lah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, adakah kamu mengira kamu dapat masuk syurga padahal kamu belum diuji sebagaimana ujian yang menimpa umat terdahulu. Itu dia berlaku dalam bentuk 50-50 sangkaan. Kalau dhanantum, dhanantum, dia ada dua juga dhanantum. Kadang-kadang sangkaan tu betul, kadang-kadang sangkaan tu salah. Bergantung kepada siyakul ayat juga. Bergantung kepada jalan penceritaan dalam ayat. Tapi biasa dalam kebanyakan ayat bila disebut dhanan, dhanna, kadang-kadang membawa kepada betul, yakin. Contohnya orang-orang yang yang solat itu berat, Allah Ta'ala kata, kecuali orang-orang yang khusyuk. Solat ini sesuatu yang berat dilaksanakan, illa 'alal khashiin. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang menyangka mereka akan bertemu dengan Allah. Maksud sangka di sini ialah yadhunnun, ialah yuqinun, yakin. Sangkaan ini lebih kepada yakin. Kemudian za'amtum, itu sangkaan yang lebih berat ataupun hampir kepada salah 100%. Za'amal ladzina kafaru, za'amtum, za'amu. Za'am dia membawa kepada sangkaan yang lebih salah. Jadi kita nak faham perbezaan tadi adalah kita kena melihat penggunaan kalimah tu dalam ayat. Kita kena tadabbur dari segi dipanggil fiqhul lughah, memahami bahasa. Memahami bahasa ni, kalau kita secara khusus kita ngaji bahasa ni, biasa kalau tak silap dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani oleh Al-Imam Al-Alusi, Ruh Ma'ani, dia banyak membahaskan dari sudut bahasa. Begitu juga dalam tafsir Al-Kashaf oleh Imam Az-Zamakhsyari, banyak dibincang dari sudut bahasa juga. Ataupun tafsir Fathul Qadir oleh Al-Imam Asy-Syaukani pun dia banyak bincang dari sudut bahasa dan sudut ilmu qiraat. Itu wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Nak tanya pasal ada mufassir daripada kalangan kita juga dah. Dia mentafsirkan al-himar itu diistilahkan bagi orang yang tidak mahu bertadabbur al-Quran. Zaman ni lah. Mereka ada Quran tapi tak pernah nak belajar apa isi al-Quran itu. Jadi dia mentafsirkan al-himar itu kena pada orang-orang hak lagu ni lah. Dan mendapat kecaman lah daripada masyarakat bahawa tak kena lah royak gini-gini, terlalu kasar dia kata. So, pendapat satu soalan. Yang kedua, soalan kedua iaitu ada baru ni saya mengerti ada kursus tadabbur menyatakan bahawa al-Quran ini kita tak boleh meletakkan teknologi sains tu serupa dalam al-Quran dia kata. Contoh macam vaksin dia kata ada dalam al-Quran.
Jadi seolah-olah macam dia ingin meletakkan Al-Quran itu sesuai dengan samanan qalila sebagai kepentingan diri sendiri untuk bahawa menyatakan bahawa Quran ni serupanya zaman kita hidup zaman teknologi lah ni, ada lah Quran sesuai dengan masa sekarang. Sekian, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Perbandingan orang yang tak mahu tadabbur Quran, kalau nak dikatakan seperti himar, bodoh, sebenarnya tak jauh. Mungkin bunyi kasar tapi tak jauh bezanya. Tak jauh bezanya. Sebab memang Quran diturunkan itu tujuannya. Tujuan utama Quran diturunkan kita kena faham. Tujuannya adalah untuk liyadabbaru ayatihi, untuk manusia mentadabbur ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, itu di akhir surah Ibrahim. Untuk manusia mentadabbur ayat-ayatnya, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang berakal. Tiba-tiba kita yang dah lama mengaku muslim, beriman, kita mengambil sikap tidak mempedulikan Al-Quran. Dan ini sangat menyedihkan Nabi kita SAW, sebagaimana ada ayat dalam suratul Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ni sesuatu yang mahjur. Mahjur ni maknanya tak dipedulikan, dipinggirkan. Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ni dia kata salah satu sifat mahjur adalah tidak mentadabbur. Tidak mentadabbur maknanya kita tak ambil masa untuk kita perhati, untuk kita renungi apa yang kita boleh beri pengajaran pada kehidupan kita. Jadi itu satu tindakan yang merugikan kita, sebab Quran ni adalah untuk kita. Seumpama kita kata orang yang beri makanan kepada kita, makanan tu sedaplah. Mungkin Pizza Hut ke apa, ayam KFC ke. Tiba-tiba kita tak mahu mengambilnya. Sedangkan tujuan makanan tu untuk dimakan, bukan untuk ditonton. Makanan itu bukan untuk dipamerkan, untuk dimakan. Quran ini Nabi kata ma'dubatullah, hidangan Allah. Bukan hidangan untuk perut kita. Quran ini adalah hidangan untuk jiwa kita. Tiba-tiba kita tak berusaha untuk mengambilnya, bermakna kita macam orang kata jual mahal lah. Orang kata jual mahal dengan Allah. Allah Ta'ala dah bagi hidangan untuk jiwa kita, kita tak mahu mengambilnya. Jadi kita boleh nilai sendirilah tindakan itu, tindakan yang cerdik atau tak cerdik. Kalau sebut tak cerdik, bunyi lembut sikit. Tapi kalau sebut bodoh sebuah himar, memang bunyi kasar lah. Cuma dari sudut kasar lembut tu dari segi kita punya kebiasaan kita guna kalimah tu. Tapi tak apalah, kalau kita rasa kalimah tu kasar dan menyebabkan orang semakin jauh, saya rasa lebih baik kita guna kalimah lain yang lebih lembut. Sebab tujuan kita bukan nak jauhkan orang daripada Quran, kita nak tarik supaya mereka lebih dekat pada Quran. Jadi bila kita baca ayat macam ni, mungkin ayat ni memberi satu teguran kepada kita, kita akan terasa lah. Oh, kalau setara Yahudi tak peduli kepada Taurat pun, Allah Ta'ala kata kama salih himar, seperti himar. Macam mana kita umat yang lebih baik daripada bangsa Yahudi, kita tak mempedulikan Quran. Itu kita boleh fikir sendiri lah. Baik, untuk soalan yang kedua, tentang Quran ni, nak kaitkan dengan sains teknologi masa sekarang. Betul. Quran bukan kitab sains, kena faham. Al-Quran laisa kitab al-ulum wal-funun. Quran bukan kitab sains dan kitab kesenian. Tapi dalam Quran ada fakta-fakta saintifik, ada. Jadi kita tidak boleh memaksa nas-nas Quran untuk disesuaikan dengan fakta saintifik. Tak boleh. Tapi Quran ada padanya dipanggil al-i'jaz al-ilmi, kemujizatan ilmu, yang sebenarnya menjadi asas kepada banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kita dari sudut saintifik. Tapi kita tak boleh memaksa Quran. Untuk respon soalan tadi lah. Saya ambil contoh. Lalat. Kita sebut sekali cerita lalat. Dalam Quran disebut tentang lalat tadi, perbandingan di akhir surah Al-Hajj. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi kata, "Idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum." Apabila jatuhnya seekor lalat dalam minuman kamu, kita tengah-tengah minum air, tiba-tiba datang lalat jatuh dalam gelas. Caranya Nabi ajar, "Falyaghmishu," hendaklah kamu celup, rendamkan lalat tu. Kerana fa inna fi ahadi janahaihi, kerana pada salah satu sayap nyamuk pula, pada salah satu sayap lalat tadi ada syifa, ada penyembuh, dan pada salah satu sayap lagi ada da'an, ada penyakit.
Jadi lalat ni bila jatuh dalam air, dalam cawan, dalam gelas, dia akan membenamkan sayap sebelah kiri yang ada penyakit tadi. Jadi bila kita benamkan lalat, kedua-dua sayap lalat tadi masuk dalam air, maka penawar yang ada pada sayap sebelah kanan akan meneutralkan penyakit yang ada pada sayap sebelah kiri. Itu. Jadi keadaan sains betul lah, serupa lah. Kita dalam makanan kita kan banyak makanan ni mengandungi asid. Maka kita perlu mengambil minuman makanan yang mengandungi bahan yang beralkali untuk neutralize supaya bahan asid tadi boleh dikurangkan kandungan dalam badan. Sebab kalau badan kita berasid, kalau kita belajar sains, tanyalah mana doktor, risiko untuk dapat kanser itu lebih mudah. Sel-sel kanser aktif dalam badan yang tinggi asid. Maka caranya adalah kita kena buang dengan cara ambil bahan yang beralkali. Jadi teori sains tu ada dalam hadis, dalam Quran. Tapi Quran bukan kitab sains. Jadi kita kena melihat dengan realiti. Ada, tapi jangan memaksa nas Quran untuk dikaitkan dengan sains satu patuh. Cuma kita melihat kepada kesesuaian. Tetapi penyakit ni sendiri, penyakit itu adalah takdir kehendak Allah. Tapi kaedah-kaedah hukum syarak kita kena ikutlah. Sebab apa-apa penyakit yang bila dia mudah berjangkit, kaedahnya Nabi kata la adwa wala tiarata wala hammata, tidak boleh diizinkan berlakunya jangkitan penyakit. Maknanya kita kena elak. Itu yang disebut sebagai quarantine itu. Kena kurung, jangan duduk tempat yang kita mudah dijangkiti orang yang dah confirm ada penyakit itu. Ataupun kalau kita dah positif penyakit itu, tak boleh duduk tempat orang lain supaya tak berlaku saling menjangkiti satu sama lain. Itu pencegahan itu atas kaedah yang kita boleh buat berdasarkan apa yang Nabi pesan dalam hadis tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam ya Habis Said. Ustaz, ni kita nak makan ni katalah binatang makan ni kotor ke apa macam ayam itik ke apa, kita kena karantin kan Ustaz. Betul ya. Cuma saya tengoklah ni macam industri ayam ni, penternakan ayam ni. Ayam bandar ni dia pera ramah gitu penuh. Jadi dia mudah kena penyakit. Ya. Jadi untuk mengelakkan penyakit tu dia cocok antibiotik. Oh gitu ni. Tapi antibiotik ni dia duduk dalam daging ayam tu, bila kita makan antibiotik tu pergi dalam tubuh kita pula. Dia akan membawa mudarat lah kepada kita pula. Jadi untuk mengelakkan sebenarnya dia kena pera ayam tu dia panggil free range. Ya, terima kasih kepada Abang Said untuk soalan ni. Ya. Jadi macam mana pandangan Ustaz dari segi kalau kira macam tidak toyib sebab akan menimbulkan banyak masalah kepada kita pula. Sebab antibiotik ni bila dia pergi dalam tubuh kita, kalau ikut saya baca daripada doktor lah, dia akan duduk situ dan dia akan melemahkan imuniti kita sebab antibiotik ni banyak sangat dari tubuh kita. Macam mana pandangan Ustaz dari segi hukum? Dia begini, dalam Islam pemakanan ini dia ada dua sifat. Sama ada kemudaratan itu cepat ataupun lambat. Jadi berhubung dengan soalan tadi, ayam daging untuk mengurangkan mungkin apa dia kita kata jangkitan penyakit ke apa sebagainya, dia akan suntik dengan antibiotik. Betul lah, zaman sekarang ni zaman teknologi yang banyak kita terdedah kepada bahan kimia. Kadang-kadang sayur-sayur kita beli di pasar pun dah disembur dengan racun-racun serangga kan. Itu sayur. Sama juga dengan ayam sebagainya pun disuntik dengan antibiotik untuk mencegah sesuatu penyakit. Tapi kesan jangka panjang adalah kepada kita manusia lah. Bila kandungan antibiotik dalam daging ayam tu dah masuk dalam badan kita sebab kita dah makan. Jadi kalau kita nak kata dari segi hukum, ia perlu kepada kajian dari segi orang pakar dan bidang fiqh lah. Sebab kita melihat kemudaratan itu dia ada dua. Kemudaratan yang bersifat segera dan lambat. Ini adalah kes lambat sebab dia tak akan timbul dalam masa yang cepat. Dia berlaku sedikit demi sedikit. Cuma setakat ni kalau dari segi hukumnya lah, dia kekal dengan hukum asalnya, hukum harus. Hukum harus kita tak boleh nak kata haram, hukumnya harus. Cuma kalau kita perlu mengambilnya lah, macam ayam daging yang kita tahu dah disuntik dengan antibiotik tadi yang mungkin ada kesan mudarat pada kita,
kita kurangkan pengambilan dia. Kurangkan pengambilan, dan kalau boleh kita ambil, macam contohnya kadang-kadang saya beli ayam organik. Kadang-kadang cuma ayam ini dia mahal sikit lah. Tapi kalau kita rasa kita mampu, rasanya itulah lebih baik lah untuk mengelak tu. Ataupun kalau kita ambil ayam kampung pun boleh juga. Tapi pastikan ayam kampung tu ya payahlah kalau kita beli kedai tu, ayam tu biasa dia tak kuarantin. Ayam tu dia bebas, maknanya berjalan kata-kata makan koksi apa kata-kata dan terus disembelih. Sepatutnya dia kena kuarantin dulu beberapa hari baru disembelih. Jadi untuk mengelak daripadanya, pada pendapat saya lah, untuk mengelak sebaiknya adalah kita mengambil makanan yang tak ada unsur-unsur bahan kimia inilah. Contohnya ikan lah. Ikan makanan laut. Tapi laut pun tak selamat juga. Laut tak selamat sebab laut kita pun dah tercemaskan dengan tumpahan minyak. Ya. Itu kita dapat berita ramai orang-orang di India yang mati akibat COVID dan mayat dicampurkan ke laut. Betul atau tidak tahulah, ada laporan berita. Jadi kita pun bimbang kata, oh ni kalau mayat-mayat ni ikan yang makan dia, dan ikan ni dia akan berenang kata-kata. Jadi mudarat kepada manusia lah. Kalau manusia ni makan ikan, dia telah makan mayat manusia tu. Ini jadi satu masalah yang besar. Tapi ialah kita tak tahu sebab laut ni luas. Jadi setakat yang kita boleh elak, kita elak tu lah. Setakat yang kita mampu. Kalau kita tak boleh elak, kita cuba ambil dengan kadar yang perlu sahaja. Ustazah yang mencadangkan kalau mampu kita beli ayam organik, itu satu cadangan yang baik lah. Ataupun kalau kita mampu kita duduk kampung, kita pelihara ayam kampung sendiri. Itu lebih baik. Untuk mengurangkan risiko tadi. Ataupun pilihan terakhir, kita kurangkan pengambilan ayam daging, kurangkan pengambilan. Jadi kalau kita buat, ya silakan Ustazah. Kita dah lewat dah ni 40 ya. Ada kajian orang buat, dia kata makanan dia tu sebab makanan kadang-kadang diimport, yang masuk plasma darah pula dalam tu. Masuk plasma darah dalam air daging tu. Dalam makanan dia. Kita beli beg-beg besar tu, kuning tu. Ya. Makanan untuk ayam tu. So sebab besar, sebab ada beza orang yang bagi ni dengan tak bagi makanan ni, ya beza kilo dia tu kan, berat dia tu berbeza. Kat peternak pun tak nak beli yang makan dibuat tanpa dicampur dengan plasma darah ni. Begitu pula. Jadi kalau kita yakin bahan yang digunakan tu ada plasma darah, kalau kita yakin baiknya kita tak ambil lah, tak makan, tak belilah ayam begitu. Itu lebih selamat lah. Sebab kita nak mengurangkan risiko berlakunya kemudaratan. Kaedahnya bila timbul perkara yang meragukan kita, Nabi kata da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu untuk kamu mengambil apa yang tidak meragukan kamu. Jadi kalau kita tahu makanan dia tu ada unsur yang tidak baik, unsur yang tidak halal, macam ada plasma darah binatang lain, jadi jalan paling selamat adalah tidak mengambilnya lah, lebih selamat. Kalau plasma tu dari darah biasa mungkin tahan sikit lah, daripada plasma babi kan. Tu bahaya tu. Kalau ambil daripada binatang-binatang yang jelas diharamkan, itu lagi ditakuti tu. Tapi gitulah, kalau kita tahu tu kita cuba mengelak gitulah. Itu pendekatan lebih baik. Sebab payahlah sebab kita di Malaysia ni payahnya sebab ialah kita ni kan bercampur, ada belakang orang Islam lain pun ada, orang yang bukan Islam pun ada, bangsa lain pun ada. Jadi dari segi proses makan dia pun hingga kita ada badan yang khusus di JAKIM tentang nak mengesahkan sesuatu barangan, khususnya barangan makan ni lah, halal ataupun tidak. Tapi kalau hak dia ni proses segera supaya apa ni, itu atas kemampuan kita macam tadi lah. Kalau kita boleh kurangkan pengambilan atau ada alternatif lain, maka itu lebih baik. Tapi kaedahnya kita tak tahu. Makanan adalah yang asalnya bersifat halalan tayyiba. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Makanlah apa yang Allah Ta'ala rezekikan yang berupa makanan yang halal lagi baik. Betul ya Ustaz Ahmad Rushidan kata jihad ekonomi industri, betul. Itu yang perlu kita ambil pendekatan untuk. Daging kangaru, setahu saya daging kangaru boleh dimakan. Tak tahulah kalau ada pendapat lain kata tak boleh dimakan tu. Setahu saya boleh dimakan.
Assalamualaikum Ustaz. Wallahu alam. Ya, ada lagi ayat Cikgu Sufian. Gini Ni soalan akhir dia ni. nak Jawab tanya sana. Ya. dengan ada anjing. Aha. Nabi minta berlindung kepada dia hadis berkaitan dengan anjing ni. Berlindung. Wallahu alam. Anjing hitam. Nabi suruh bunuh. Suruh bunuh tu anjing liar. Al-kalbul akur, anjing liar. Kalau anjing hitam ada disebut dalam hadis bab kalau kita solat di tempat terbuka, kita kena letakkan satu tanda dipanggil sutrah. Kalau kita solat tempat terbuka lah. Tempat terbuka mana kuasa pada pasir, kuasa padang. Sebab solat tu menyebabkan terbatal kalau melintasi depannya antaranya wanita yang sudah datang haid ataupun atau disebut al-kalbul aswad, anjing hitam. Kalau anjing hitam melintas, mungkin anjing itu tak ganggu kita yang solat, tapi dia melintas. Jadi sahabat tanyalah kenapa pula kalau anjing hitam tu melintas depan kita solat batal. Sebab anjing al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam tu adalah syaitan. Jadi tu ada perbincangan ada kalangan ulama sama ada syaitan tu dia kalimah tu digunakan secara kalam hakiki atau kalam majazi. Jadi anjing hitam ni dia ada hukum yang khusus, bukan anjing warna lain, anjing yang hitam. Cuma kalau kita melihatnya lah, mungkin tempat kita jalan nampak anjing hitam, kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ingat pesanan Nabi al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam ialah syaitan. Black dog anjing hitam. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala. Waalaikumsalam.